Jika menonton filem Black Hawk Down, kita pasti mendapat gambaran bagaimana tentera Amerika Syarikat AS menyelamatkan pasukan tentera negara asing ketika bertempur dengan kumpulan militer di kawasan Pasar Bakara di Mogadishu, Somalia. Namun di sebalik filem itu, tercatat satu kisah benar yang membabitkan pengorbanan dan perjuangan anggota tentera Malaysia yang berlaku pada 3 Oktober 1993. Keberanian itu membabitkan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM menyelamatkan tentera AS daripada menjadi mangsa serangan para pengikut setia puak penentang Jeneral Farah Aidid. Apa yang pasti, anggota ATM berada di barisan hadapan sekali ketika operasi menyelamat di dua lokasi berasingan yang terletak kira-kira 3 km antara satu sama lain. Operasi menyelamat dan pertempuran sengit itu mengambil masa lebih 7 jam bermula pada sebelah malam dan hanya awal pagi keesokan harinya semua anggota ATM berjaya membawa keluar puluhan tentera AS dengan selamat. Walaupun sebelum ini ATM dianggap tidak mempunyai pengalaman berperang di peringkat antarabangsa atau di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, namun peristiwa di Mogadishu itu mencatatkan kejayaan dan kehebatan sebenar tentera Malaysia pada mata dunia. Lieutenant Kolonel Muhammad Halim Khalid, 44, buat pertama kalinya mendedahkan kisah sebenar yang berlaku. Ketika itu Muhammad Halim berpangkat Kapten dan bertugas sebagai penolong Ketua Kompani B, Batalion Malaysia di Somalia. Saya bersama beberapa rakan ketika itu bertugas di bilik gerakan pada pukul 4 petang apabila menerima arahan untuk menggerakkan kompani ke pelabuhan Mogadishu yang dikawal oleh tentera pengaman dari Pakistan. Kami tidak diberitahu gambaran lebih terperinci operasi itu. Ekoran itu, satu kompani B bersama 16 kereta perisai APC Kondo dengan kira-kira 100 anggota ATM telah bergerak ke pelabuhan berkenaan. Semasa berada di pelabuhan berkenaan, Muhammad Halim dan rakan-rakan setugas sudah dapat mendengar bunyi tembakan yang datang dari sekitar kawasan Pasar Bakara selain melihat percikan api tembakan. Ketika itu, Ketua Kompani, Meja Abdul Rashid Ahmad yang sebelum itu membuat tinjauan di sebuah lokasi di Mogadishu kemudian turut serta di pelabuhan berkenaan. Kira-kira pukul 6 petang, satu lagi pasukan dari Kompani AATM bersama 16 kereta perisai APC Kondo bersama sejumlah anggota diketuai Meja Aziz Abdul Latif turut tiba di pelabuhan tersebut. Semasa di pelabuhan itu, dapat dilihat sebuah helikopter Black Hawk AS mendarat cemas dengan seorang daripada 3 anggotanya sudah terkulai kakinya akibat kecederaan parah. Daripada keadaan sekitar itu, saya dan rakan-rakan mula mengumpul maklumat berhubung keadaan yang berlaku namun situasi sebenar belum diketahui. Kira-kira waktu senja barulah datang sepasukan konvoi 200 tentera AS bersama beberapa trak dan ini diikuti tentera Pakistan dengan 4 buah kereta kebal jenis M48. Pada pukul 9.30 malam, sebuah helikopter AS mendarat bersama seorang anggota berpangkat kolonel. Dengan menggunakan lampu suluh dan peta, Kolonel Kaspe terus memberi perintah operasi menyelamatkan sejumlah tentera AS di dua lokasi di Pasar Bakara iaitu kira-kira 10 km dari pelabuhan tersebut. Pasukan ATM hanya diberitahu mereka akan dipandu arah ke dua lokasi kejadian dari udara oleh helikopter AS. Sebelum bergerak kira-kira pukul 10.30 malam, 6 hingga 7 anggota ATM bagi setiap kereta perisai yang berjumlah 32 buah kesemuanya diminta pulang ke kem bagi memberi tempat duduk kepada tentera AS menaiki kereta perisai tersebut. Ramai kalangan anggota ATM yang merayu hendak turut serta tetapi disebabkan arahan dan tiada tempat dalam kereta perisai itu, mereka hampa. Disebabkan itu juga, hanya 3 hingga 4 anggota ATM sahaja berada dalam setiap kereta perisai bersama 6 hingga 7 anggota AS. Pergerakan konvoi menyelamat itu didahului 2 kereta kebal tentera Pakistan, diikuti Kompani B ATM dengan 16 buah APC Kondo dan bahagian belakang disertai oleh Kompani A tentera AS bersama trak-trak. Konvoi pertama itu pula diikuti konvoi kedua yang didahului Kompani A ATM bersama 16 buah APC Kondo dan ini diikuti pula tentera AS bersama trak-trak di belakangnya. Bagaimanapun, 2 kereta kebal Pakistan itu hanya mengiringi konvoi-konvoi itu hingga ke satu checkpoint sahaja iaitu di luar killing zone. Difahamkan kereta-kereta kebal itu tidak memasuki killing zone atas alasan tidak mempunyai kelengkapan night vision. Walaupun serba kekurangan dan hanya menggunakan kereta perisai APC Kondo yang kurang ketahanannya berbanding kereta kebal, namun anggota ATM meneruskan juga operasi menyelamat tersebut. Kereta perisai ATM menggunakan mesingan 7.62 mm berbanding kereta kebal tersebut yang mempunyai persenjataan lebih besar iaitu 12.7 mm. Saya berada dalam salah sebuah kereta perisai Kompani B ATM konvoi pertama dan kami kemudian meneruskan gerakan memasuki killing zone. Sebaik sahaja hendak memasuki killing zone, kami digempur bertubi-tubi di kiri dan kanan jalan raya termasuk daripada senjata mesin gun, mortar dan sebagainya. Kami digempur termasuk dari sebuah bangunan, Hotel Olimpik, kami digempur dengan hebat kira-kira 3 jam.
Dalam keadaan gelap gelita itu, kami turut membalas tembakan. Walaupun tidak pernah bertempur, tetapi saya tak tahu bagaimana tiba-tiba semangat sanggup berjuang terpahat pada diri setiap anggota. Begitu juga dengan anggota-anggota yang begitu berani mengendalikan mesin gun di bahagian belakang APC Kondo kerana sanggup keluar mempamerkan diri mereka kepada pihak militer, katanya. Dari persimpangan berhampiran Hotel Olimpik itu, pasukannya terpaksa bergerak kira-kira 1 kilometer sebelum dapat tiba ke sebuah lokasi di mana sekumpulan tentera AS sedang berlindung setelah terperangkap sejak siang hari. Apabila tiba di lokasi kedudukan tentera AS, kita dapat tahu 18 tentera AS telah terbunuh manakala 73 yang lain cedera. Mereka yang cedera dan mayat-mayat itu dibawa menaiki APC Kondo ATM. Hanya kira-kira pukul 7 pagi barulah kami dapat bergerak pulang ke pangkalan. Tanpa Muhammad Halim sedar, daripada 16 kereta perisai dalam kompeninya itu, 2 kereta perisai berada paling belakang sekali telah tersasar ke laluan sebelah kiri ketika berada di persimpangan berhampiran Hotel Olimpik. Persimpangan ke sebelah kiri itu menuju ke lokasi kedua bagi menyelamat di mana terdapat sekumpulan tentera AS yang terperangkap. Seorang anggota ATM yang turut melalui pengalaman bertempur semasa di kawasan Pasar Bakarat, Meja Muhammad Juraimi Arifin memberitahu pasukannya ditugaskan ke lokasi kedua bagi menyelamat sekumpulan tentera AS. Beliau yang ketika itu berpangkat Lieutenant Muda dan tidak sampai setahun menyertai ATM berkata, beliau dan rakan-rakan telah diarah oleh Meja Aziz Abdul Latif ke lokasi tersebut. Kami diserang bertubi-tubi. Seperti kereta perisai dari Kompeni B, kereta perisai kami juga hanya dinaiki oleh 3 hingga 4 anggota ATM manakala tentera AS yang sebelum itu ada bersama telah turun disebabkan prosedur apabila diserang mereka perlu mencari perlindungan di kawasan selamat. Sebelum itu, pada masa operasi menyelamat tersebut, hanya 3 daripada 4 sahaja kereta perisai yang ada dapat bergerak ke hadapan. Ini disebabkan salah sebuah kereta perisai berkenaan telah digempur menyebabkan pemandunya tidak dapat melihat apabila alat smoke launcher ditembak musuh dan asap alat itu telah terkena pada mata pemandu kereta perisai. Walaupun hanya 3 kereta perisai tetapi kami tetap bergerak ke hadapan untuk operasi menyelamat seperti diarahkan. Apabila tiba di lokasi kedudukan tentera AS yang dikepung, beberapa tentera AS terus berlari mendapatkan dan berlindung dalam kereta perisai ATM berkenaan. Saya tak tahu berapa ramai tentera AS menaiki kereta perisai kami tetapi keadaan ketika itu macam sardin. Mereka tentera AS didapati lesu dan keletihan. Yang pasti, jumlah anggota tentera AS dalam setiap kereta perisai itu melebihi 10 orang. Sebaik sahaja hendak berpatah balik, kami sekali lagi diarah bergerak ke depan semula setelah mendapat maklumat terdapat 2 kereta perisai dari Kompeni BATM yang tersasar dari laluan asal dan kini berada di hadapan sekali serta telah digempur dengan hebat. Memang ketika itu tiada apa yang dapat difikirkan. Demi rakan dan setia kawan dalam ATM, perasaan takut ketika itu sudah hilang. Yang ada cuma semangat untuk terus bertempur dan berjuang bermati-matian di samping dapat menyelamatkan rakan-rakan setugas. Begitu juga rakan dalam setiap kereta perisai lain yang sanggup keluar sebahagian badan mereka semata-mata untuk mengendalikan mesingan yang berada di bahagian belakang APC Kondo. Operasi oleh konvoi Kompeni A itu telah berjaya menyelamatkan anggota ATM termasuk Perbet Rizal Ismail yang berada dalam konvoi di bahagian hadapan sekali. Namun, seorang rakan setugas Korporal Mat Aznan Awang telah terkorban setelah kereta perisai dinaiki dan berada di bahagian hadapan telah ditembak dengan senjata anti-kereta kebal. Mereka akhirnya dapat keluar dari killing zone itu kira-kira pukul 6 pagi. Bagi Muhammad Halim dan Juraimi, pengalaman bertempur dan menyelamatkan tentera AS yang terperangkap di 2 lokasi di Pasar Bakara merupakan satu pengalaman yang sukar dicari ganti. Kedua-dua anggota ini yang dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1994 menganggap pengorbanan ATM di Somalia amat besar dan tidak ternilai. Di atas keberanian luar biasa Angkatan Tentera Malaysia, Lieutenant John C. Brin daripada Angkatan Tentera AS menulis surat peribadi kepada Meja Abdul Latif. Beliau menulis, "There are at least 200 Americans alive today who will go home to be with their families because of the aid you provide. I would fight alongside you anywhere, anytime." Terdapat sekurang-kurangnya 200 tentera Amerika yang masih hidup hari ini yang akan pulang untuk bersama keluarga mereka kerana bantuan yang anda berikan. Saya akan berjuang bersama anda di mana-mana pada bila-bila masa. Kisah benar keberanian anggota ATM di Somalia ini merupakan catatan sejarah yang tidak boleh dinafikan walaupun tiada filem seumpamanya dapat memberi gambaran seperti yang dihasilkan melalui filem Black Hawk Down. Bagi anggota-anggota ATM ini, sejarah tetap sejarah walaupun mereka ini tidak disanjungi melalui layar perak.